Bertemu kembali di Minggu Baharu, saya Zawaz Yusof, rentasan berita. Antara paparan utama edisi 1118. Penyelewengan 1MDB kleptokrasi terburuk. Paslix menjadikan ini penguasa Kucalana. Kemana perginya keadilan selepas kesikuan negara? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Khamis lalu, Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengarahkan Tetuan KPMG Malaysia untuk menandatangani laporan audit Wan Malaysia Development Berhad 1MDB bagi tahun 2013. Rakan kongsi pengurusan Tetuan itu, Datuk Johari Idris, berkata ia berlaku ketika pertemuan firma tersebut dengan 1MDB yang diadakan di kediaman bekas Perdana Menteri itu di Langgak Duta pada 15 Disember 2013. Menurut beliau, pertemuan itu diadakan bagi memaklumkan Najib mengenai isu dihadapi KPMG yang menyebabkan laporan audit syarikat itu tidak dapat dikeluarkan. Selain pihak KPMG juga ingin mendengar sendiri daripada Menteri Keuangan itu sama ada beliau tahu atau tidak berkenaan pelaburan yang berjumlah $2.3 bilion Amerika di Pleasant Sky di Cayman Island. Sebelum perjumpaan berakhir, Najib menyatakan ingin melihat akaun 1MDB ditandatangani oleh KPMG sebelum atau pada 31 Disember 2013. Namun saya tidak memberikan sebarang respons kepada beliau, kata saksi pendakwaan ke-14 itu seperti dipetik bernama. Ketika ditanya Timbalan Pendakwa Raya T.D. Panir, apakah reaksi saksi kepada keinginan Najib untuk melihat akaun 1MDB ditandatangan KPMG? Saksi menjawab seolah-olah ia adalah arahan kepada saya. Johari berkata dalam mesyuarat berkenaan, Najib juga memaklumkan bahawa beliau sedia maklum mengenai pelaburan 1MDB di Pleasant Sky, tetapi tidak boleh mendedahkan butiran terperinci mengenai pelaburan berkenaan kerana ia adalah sulit. Najib juga mempersoalkan mengapa KPMG masih menimbulkan syak terhadap underlying assets tersebut. Beliau juga bertanyakan kepada saya sama ada saya boleh menerima penjelasan tersebut dan sama ada penjelasan ini mencukupi bagi pihak KPMG untuk mengeluarkan laporan audit yang tidak bersyarat. Namun saya menyatakan bahawa saya memerlukan bukti bagi melengkapkan proses audit mengikut peruntukan seperti mana tertera dalam International Standard of Auditing (ISA) dan Financial Reporting Standard (FRS), di mana peraturan FRS juga termaktub di dalam Akta Syarikat 1965. Saya memaklumkan sekiranya pihak KPMG tidak dapat melengkapkan proses pengauditan pelaburan 1MDB, maka kami akan mengeluarkan laporan bertegur disclaimer of opinion terhadap akaun 1MDB. Katanya ketika membacakan pernyataan saksinya pada perbicaraan Najib berhubung penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Menurut Johari, Najib juga menyuarakan kerisauan terhadap kelambatan penyediaan akaun dan beliau ingin mengetahui status audit 1MDB selain menanyakannya mengapa pihak KPMG tidak boleh menerima pengesahan yang dibuat oleh pihak BSI Bank yang merupakan kustodian bagi pelaburan di Pleasant Sky, iaitu subsidiari kepada 1MDB. Saya telah menyatakan bahawa pihak BSI Bank telah memberikan butiran lengkap kepada KPMG untuk menyelesaikan mengaudit underlying assets. Tanpa maklumat tersebut, pihak KPMG tidak boleh menjalankan prosedur audit untuk mengesahkan bahawa penilaian tersebut adalah betul. Johari berkata beliau mengingatkan bahawa akaun 1MDB perlu disediakan berdasarkan prinsip FRS dan Akta Syarikat. Sekiranya 1MDB tidak patuh kepada accounting standard tersebut, ia bermakna bahawa 1MDB tidak patuh kepada undang-undang, memandangkan maklumat dana tersebut adalah mustahak bagi pengauditan 1MDB. Tanpa maklumat tersebut akan menyebabkan skop yang terhad
berat bagi pihak KPMG. Ia akan menyebabkan KPMG mengeluarkan laporan audit bersyarat dengan bentuk disclaimer of opinion, katanya. Johari juga mendakwa di dalam perjumpaan tersebut juga, Najib memberitahu bahawa beberapa orang telah maklum mengenai pertemuan yang dibuat dan meminta tetuan KPMG untuk bertindak dengan penuh profesional dan mengekalkan kerahsiaan klien. Najib berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Akhirnya, KPMG tidak menandatangani penyata keuangan 1MDB 2013 kerana maklumat yang diperlukan masih tidak diberikan kepada juru audit. Pada 31 Disember 2013, pemegang saham tunggal 1MDB, Menteri Keuangan diperbadankan MOF INC menamatkan KPMG sebagai juru audit 1MDB berkat kuasa serta-merta dan menggantikannya dengan Deloitte Kasim Chan. Selepas pilihan raya umum ke-14, kerajaan Malaysia menfailkan tuntutan kepada KPMG dan Deloitte berkaitan tanggungjawab fidusiari di dalam perauditan akaun 1MDB dan SRC International yang berhad SRC. Hasilnya pada 3 Mac 2021, Kementerian Keuangan mengumumkan bahawa Deloitte PLT telah bersetuju dengan suatu penyelesaian bernilai 324 juta ringgit bersamaan 80 juta dolar Amerika bagi tempoh 2011 hingga 2014. Selepas itu pada 16 September 2021, KPMG pula bersetuju dengan penyelesaian bernilai 333 juta ringgit bersamaan 80 juta dolar Amerika untuk tempoh 2010 hingga 2012. Kerajaan Malaysia akan memastikan tindakan sewajarnya diambil terhadap semua individu atau entiti yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam skim Global 1MDB ini, kata Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam kenyataan. Sebelum itu, pihak pengawal selia keuangan Singapura, The Monetary Authority of Singapore MAS, telah mengambil tindakan sejak siasatan terhadap aliran wang yang dikaitkan dengan 1MDB dimulakan. Pada bulan Mei 2016, MAS telah menutup Bank Switzerland BSI yang dikatakan custodian bagi pelaburan di Brazen Sky kerana melanggar undang-undang anti pengubahan wang haram. BSI merupakan satu daripada 4 bank utama yang dikenakan tindakan kawal selia yang tegas oleh MAS terhadap urusan mereka berhubung dengan 1MDB yang menjadi pusat siasatan rasuah global. Nah, itulah hakikat yang cuba disembunyikan oleh pemimpin UMNO sehinggalah ke hari ini. Ia bukan fitnah Pakatan Harapan, bukan tindakan overkill terhadap Najib Razak dan bukan kebencian kepada Parti Melayu UMNO, tetapi satu penyelewengan dana pelaburan negara yang dirancang rapi membabitkan pihak auditor dan institusi keuangan antarabangsa. Justru amat benar kata-kata bekas Peguam Negara Amerika Syarikat Jeff Sessions bahawa skandal 1MDB merupakan kleptokrasi terburuk di dunia. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan PKPMP dalam kenyataan menyatakan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat tidak pernah berkomunikasi dengan atau dihubungi oleh mana-mana pemimpin politik berhubung dengan kes-kes mahkamah yang membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sehubungan itu, satu laporan polis telah dibuat oleh pejabat ini menafikan tuduhan-tuduhan wujudnya konspirasi, pakatan sulit atau pakatan haram antara pemimpin politik dan Ketua Hakim Negara menurut kenyataan itu. Kenyataan itu menyebut kes-kes yang belum selesai di mahkamah perlu berjalan dan diteruskan mengikut undang-undang tanpa sebarang campur tangan oleh Ketua Hakim Negara atau orang lain. Pejabat ini menegaskan bahawa pihak yang bertanggungjawab membuat dan menyebarkan tuduhan tersebut adalah bertujuan untuk memburukkan imej dan menyebabkan orang awam hilang kepercayaan terhadap badan kehakiman. Selain itu, tuduhan ini bertujuan untuk menjatuhkan pentadbiran keadilan dari segi perbicaraan kes yang belum selesai terhadap Najib dan juga Zahid. Badan Kehakiman sudah menafikan kandungan dokumen perisikan PAS yang kini bocor dan dipanggil sebagai PAS Leaks. Tetapi anehnya UMNO pula yang kucalana, seolah-olah menganggap bahawa kandungan dokumen PAS itu benar. Ahmad Zahid dilihat berang dengan kenyataan Ketua UMNO bahagian Ketereh Tan Sri Anwar Musa yang menyifatkan dokumen PAS Leaks yang mengandungi perancangan sulit untuk menjatuhkan pemimpin UMNO itu bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak perlu diperbesarkan.
Apakah kandungan Paslix dianggap bukan luar biasa? Tepuk dada tanya selera, kata Ahmad Zahid dalam kenyataan. Beliau mengingatkan bahawa ahli parti setia akan sentiasa berwaspada setiap kenyataan, setiap langkah, pendirian dan tindak tanduk pemimpin parti yang menentang UMNO. Sudahlah dituduh tidak setia, Anwar juga dikatakan tidak bijak. Jangan mudah terpedaya. Ahli parti yang setia akan memastikan keutamaan parti sendiri adalah nombor satu, manakala kepedulian parti luar lebih-lebih lagi yang telah mengkhianati muafakat parti tidak wajar diberikan tempat dalam keutamaan parti. Ketika musuh luar parti bermuslihat dan dengan licik cuba memperdaya parti lawan menggunakan pelbagai taktik dan strategi, kita sebagai orang parti dari ahli biasa ke peringkat bahagian parti perlu lebih bijaksana dalam membaca gerak-geri lawan. Jangan pula tindak tanduk kita umpama musuh parti luar yang sama menari ikut rentak mereka, tegas Ahmad Zahid. Beliau menganggap kenyataan Anwar itu bukan kebetulan kerana telah berulang kali bertentangan dengan dasar parti. Sekali kita bersetia, janganlah berdehaka kepada parti. Tanpa parti tiadalah jawatan menteri atau lantikan politik, ujarnya. Terdahulu Anwar berkata dokumen Paslix itu hanyalah catatan pemimpin PAS dalam mencari fakta mengenai pandangan beberapa pemimpin parti lain. Kecuali parti itu berada dalam gabungan kita dan tiba-tiba dia buat perkara yang menentang kita. Itu peliklah. Tapi kita UMNO yang mengisytiharkan tidak bersama dengan mereka dalam pilihan raya akan datang. Jadi kalau mereka sedang membuat penilaian untuk mengetahui apa yang mereka patut lakukan, pada saya itu perkara lazim dan kita tidak ada hak untuk mempertikai, katanya lapor bernama. Setelah dibidas oleh Presiden partinya, Anwar menjawab tentang tuduhan berhubung kesetiaannya kepada UMNO. Katanya ada orang membuktikan kesetiaan mereka kepada parti dengan menuduh pihak lain tidak setia. Kesetiaan pada parti memang amat penting. Ia berbeza dengan setia kepada individu yang kadang-kadang dianggap sebagai tanda setia pada parti. Kesilapan individu, perlakuan individu yang menyalahi roh, matlamat dan semangat perjuangan parti tidak boleh menuntut kesetiaan kerana itu individu dan bukannya parti, katanya. Menurut beliau, parti sering dijadikan perisai tindakan peribadi sedangkan parti tidak boleh diurus sebagai hak peribadi. Membelakangi mandat parti tidak menjunjung amanah parti, tindakan tidak patuh kepada keputusan parti lain ditetapkan parti lain, dibuat di luar pengetahuan parti, membohongi parti adalah antara tanda tidak setia kepada parti, ujarnya. Kata Anwar, percubaan mempertikaikan kesetiaan para sahabat yang diketahui siang malam sepanjang hayat berjuang demi parti bukan satu cara yang baik. Ia satu tindakan menanam kebencian sesama ahli yang hanya akan melemahkan parti. Usah menikam dalam senyuman, tegasnya. Terdahulu Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri berkata beliau menganggap dokumen Paslix itu sebagai sampah. Kenyataan itu turut disokong oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang menafikan gabungan itu mengadakan perbincangan untuk menjatuhkan beberapa pemimpin UMNO. Dokumen Paslix bukanlah pertama kali PAS dilanda kontroversi akibat kebocorannya. Sebelum ini satu audio rakaman suara seorang pemimpin PAS tentang pemimpin parti itu menerima jutaan ringgit duit UMNO telah bocor dan tular. Pemimpin PAS menafikannya. Tetapi selepas itu ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Abduh Nik Aziz mengaku bahawa itu suara beliau dan mengecam pihak yang membocorkannya. Pada 12 Februari 2019 pula, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengaku bahawa rakaman audio tersebut adalah suara milik Nik Abduh. Kerana itu tidak hairan jika pemimpin tertinggi UMNO sukar untuk mempercayai parti itu lagi. Satu dunia tahu bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah didapati bersalah serta dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pertuduhan wang haram dan 1 penyalahgunaan kedudukan berhubung dana milik SRC International anak syarikat Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB. Beliau gagal dalam rayuannya untuk mengenapikan sabitan dan hukuman yang dikenakan terhadapnya. Pada 8 Disember 2021, panel yang terdiri daripada 3 hakim diketuai Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama Datuk Has Zanah Mihad dan Datuk Wazir Alamaidin Mira sebulat suara mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 yang lalu. Malah ketika membaca keputusan penghakiman, Hakim Abdul Karim berkata adalah tidak masuk akal bagi kerajaan menjadi penjamin kepada syarikat korporat berkaitan kerajaan GLC dengan mengetahui ia tidak boleh membayar balik pinjaman atau faedah. Katanya Najib terbabit secara aktif dalam memastikan pinjaman RM4 bilion daripada kumpulan wang amanah persaraan KWAP disalurkan kepada SRC.
SRC. Selepas dana dikeluarkan, Najib tidak ambil tahu berkenaan keberadaan dana itu, tidak bertanya daripada SRC mengenai perkara itu, bagaimana ia digunakan atau bagi tujuan apa. Itu adalah pengurusan keuangan dana awam yang teruk. Tidak boleh cakap ia dilakukan demi kepentingan negara. Tiada isu kepentingan negara di sini. Ia cuma memalukan negara, tegasnya. Namun, Najib masih bebas ke sana dan ke sini walaupun berstatus seorang banduan. Menarik untuk kita rentas apa kata bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin apabila implikasi kebebasan yang dikecapi Najib setelah didapati bersalah. Beliau menjelaskan bagaimana tindakan mahkamah itu dalam konteks perundangan dipanggil doktrin lega presiden yang terjemah dalam bahasa Melayunya sebagai duluan mengikat. Secara mudah, presiden bermaksud sesuatu prinsip undang-undang yang dibuat atau dicipta oleh mahkamah. Melalui presiden, keputusan mahkamah yang akan datang akan dipandu oleh presiden itu jika ditakdirkan kes yang akan datang itu hampir sama fakta dan isunya dengan kes yang terdahulu mahkamah cipta presiden itu, jelasnya. Hanifah berhujah bahawa dalam doktrin stare decisis, mahkamah wajib mencari presiden itu dan mengikutinya. Dalam beberapa hari ini kita dengar dan baca di media ada orang yang berdepan dengan tuduhan kes jenayah di mahkamah mula minta pihak-pihak tertentu untuk ikut presiden kes seseorang yang telah pun diputuskan bersalah oleh seorang hakim mahkamah tinggi dan 3 orang hakim mahkamah rayuan, kata Hanifah. Beliau dipercayai merujuk kepada kes seorang pesawah Muhammad Faiz Muhammad Rosli telah memetik kes Najib yang diberi penangguhan pelaksanaan hukuman penjara sementara menunggu rayuannya selesai. Muhammad Faiz yang dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan dikenakan 2 sebatan dibenarkan diikat jamin sebanyak RM30,000 dengan seorang penjamin selain perlu melapor diri di Balai Polis Binjai di Kota Baru, Kelantan 2 minggu sekali sehingga rayuannya didengar. Hanifah juga membangkitkan mengenai seorang kartunis yang dilaporkan tidak dibenarkan keluar negara bagi urusan yang berkaitan dengan kerjaya. Kini kartunis itu juga mula membangkitkan isu presiden orang itu juga. Kartunis itu hamak jika orang itu yang telah pun didapati bersalah oleh mahkamah masih boleh dibenarkan untuk diserahkan semula pasport dia dan dibenarkan untuk pergi luar negara, sedangkan dia kartunis itu masih belum dihukum, jauh sekali dihukum bersalah oleh mahkamah. Jadi mengapa dia tidak boleh dibenarkan pergi luar negara? It sounds reasonable and logical, kan? Soal Hanifah. Beliau dipercayai merujuk kepada kartunis Fahmi Reza yang mendakwa telah disenarai hitam dan dilarang keluar negara oleh pihak immigration atas arahan Bukit Aman. Kalau penjenayah yang disabitkan kesalahan dan ada 42 pertuduhan jenayah korupsi boleh dapat clearance untuk keluar negara, harap Bukit Aman boleh bagi aku clearance sekali. Jangan double standard, kata Fahmi. Dalam hubungan ini, Hanifah bertanya, saya tak pasti adakah presiden kes orang itu boleh diklasifikasikan sebagai a good president atau a bad president. Maknanya, adakah tindakan membenarkan Najib bebas sehingga kes rayuannya di Mahkamah Persekutuan itu didengar sebagai duluan mengikat yang boleh digunakan sebagai rujukan untuk mempertimbangkan kes-kes lain. Sementara itu, Peguam Hak Sivil Shahrizan Johan yang pernah menjadi peguam bela untuk Fahmi Reza sebelum ini menggesa supaya beliau dibenarkan keluar negara. Bukan kali pertama Fahmi kena siasat. Jika tiada sebab untuk halang Fahmi keluar negara, dia tak akan larikan diri. Dan setiap kali Fahmi akan hadir untuk disiasat, walaupun ada kemungkinan ditahan. Maka saya gesa pihak polis dan Jabatan Imigresen Malaysia untuk tarik balik sekatan perjalanan Fahmi Reza, tegas Shahrizan. Menurut Hanifah, dalam tradisi perundangan ada satu ungkapan yang dipopularkan oleh mendiang Charles Dickens dalam novelnya yang masyhur yang bertajuk Oliver Twist. Ia berbunyi seperti ini, the law is an ass. Kata ass itu depa habang adalah kata dalam kolokvial bagi keldai atau donkey yang secara tersirat ada kaitan dengan kebebalan atau stupidity, kata Hanifah. Jom China bersangka baik bahawa undang-undang tidak akan menjadi satu kebebalan kecuali wujudnya unsur antara dua darjat dalam amalannya. Jangan lupa bahawa rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dalam reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif
Pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel Moving Forward, sharing a new experience.